Hai, video kali ni kita nak tengok jenis-jenis tindak balas redox. Okey. So ini ialah antara jenis tindak balas redox yang ada, iaitu tindak balas redox dalam larutan aqueous, kakisan logam, pengekstrakan logam, pembakaran logam dan juga elektrokimia. Tapi untuk kali ini kita akan tengok penyesaran logam daripada larutan garamnya. So, untuk tindak balas yang untuk tindak balas penyesaran yang ini, kita akan rujuk kepada satu siri, iaitu siri elektrokimia, SEK. So, maksud siri elektrokimia ialah siri susunan logam berdasarkan kecenderungan untuk atom logam menderma elektron bagi membentuk ion positif. So, ini kita punya siri elektrokimia. Okey. So, kalau kita tengok siri ni, menuruni siri kecenderungan untuk menderma elektron berkurang. So, yang kat bawah ni kecenderungan untuk menderma elektron berkurang. Bermaksud, yang suka untuk menderma elektron tu berada di mana? Berada di atas. Okey. So, semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin elektropositif sesuatu logam. Maksud elektropositif ialah kecenderungan melepaskan elektron. Jadi, bila semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah logam melepaskan elektron. So, kaitan dengan redox yang kita dah belajar sebelum ni, bila dia melepaskan elektron, dia mengalami pengoksidaan. Bila mengalami pengoksidaan, bahan itu kita akan cakap ejen penurunan. Okey. So, semakin mudah logam melepaskan elektron, semakin kuat logam tersebut sebagai ejen penurunan. Okey. So, ke atas ni, ejen penurunan dia yang paling kuat ialah kalium lah. Yang ini ejen penurunan yang paling lemah. So, kita nak guna pengetahuan yang kita dah ada tadi dalam meramalkan tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Jadi, logam yang lebih elektropositif bermaksud ialah logam yang berada pada kedudukan lebih tinggi dalam siri elektrokimia. So, logam tersebut dia boleh menggantikan ion logam dalam larutan garam. Sebab apa? Sebab logam tu lebih suka jadi ion berbanding ion logam yang dah sedia ada dalam larutan garam tu. So, dia akan take over. Dia nak jadi ion, ion tu pula yang akan tukar pergi jadi atom. Okey, tapi itu hanya akan berlaku jika logam tersebut lebih elektropositif daripada ion logam dalam larutan garam. Ingat Okey. So, ini kita punya siri elektrokimia tadilah. So, logam yang berada di atas ni, dia lebih elektropositif. So, dia nak ganti ion logam dalam larutan. Apa yang atom logam tu buat? Atom tu akan melepaskan elektron. So, bila dia lepas elektron, dia pun jadi ion positif. So, dia mengalami pengoksidaan. Manakala ion logam yang datang daripada larutan garam tadi akan menerima elektron tersebut lalu menjadi atom logam. So, dia mengalami penurunan. Okey. Jadi, kita akan tengok contoh untuk lebih faham apakah maksud ayat-ayat tadi. So, contohnya saya ada sekeping pita kuprum. Saya celupkan ke dalam larutan argentum nitrat. Okey. Adakah tindak balas ini akan berlaku? So, kita tengok siri elektrokimia kita. Oh, kuprum lebih tinggi daripada ion argentum. Okey, kuprum lebih tinggi daripada ion argentum. So, kuprum lebih elektropositif. That's why tindak balas pun akan berlaku. So, ini dia punya persamaan kimia. Kuprum bertindak balas dengan argentum nitrat menghasilkan kuprum 2 nitrat dan juga
argentum. Jadi pemerhatian daripada tindak balas ini ialah larutan tidak berwarna bertukar warna biru. Okey, larutan tidak berwarna bertukar menjadi warna biru. Kenapa warna biru? Kenapa ni warna biru? Sebab warna biru ni datang daripada ion kuprum 2 positif. Okey, so ion kuprum 2 positif ni warna biru. That's why lah kita akan dapat larutan berwarna biru. Membuktikan tindak balas itu berlaku. So, kalau kita nak jelaskan dia, kita perlu ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekurang-kurangnya 6 poin. Okey. So, mula-mula kita akan bandingkan dari segi kedudukan dia. So, logam kuprum lebih tinggi dalam SEK, siri elektrokimia, maka dia lebih elektropositif. Ion argentum, kedudukan dia lebih rendah dalam siri elektrokimia, so dia kurang elektropositif. Jadi, siapa yang berlaku next? Bila dia lebih elektropositif, atom kuprum akan melepaskan elektron, membentuk ion kuprum 2+. So, mengalami pengoksidaan. Ion argentum pula akan menerima elektron tersebut lalu membentuk atom argentum. So, mengalami penurunan. Okey. So, ni dia punya persamaan setengah. Kuprum melepaskan 2 elektron membentuk ion kuprum 2+. Ion argentum menerima elektron membentuk atom argentum. Okey. So, dari segi nombor pengoksidaan dia berubah dari kosong kepada positif 2. Okey, kosong, atom kosong kepada positif 2. Manakala untuk ion argentum, nombor pengoksidaan berubah daripada positif 1 kepada kosong. Okey. So, atom kuprum, apa yang kita boleh simpulkan? Dia sebagai ejen penurunan, manakala ion argentum ialah ejen pengoksidaan. So, kalau kita hasilkan persamaan ion dia, kita gabungkan kedua-dua persamaan ini, maka kita akan dapatlah kuprum bertindak balas dengan ion argentum menghasilkan ion kuprum dan juga atom argentum. So, ini dia punya persamaan kimia yang seimbang. Okey? So, itu sahaja untuk tindak balas pemisaran logam daripada larutan garam. So, sampai bertemu lagi. See you.